وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali kita syukur kerana Allah pertemukan lagi kita dalam perbincangan yang berkaitan dengan kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah karangan Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur. Pada pertemuan kita pada kali ini kita akan membahaskan iaitu pada muka surat 247 nah. 247 pada tajuk yang ke-14 iaitu fitnah terhadap Uthman bin Al-Affan radhiyallahu an. Jadi tajuk yang kita akan bincang pada malam ni ialah bagaimana tomahan-tomahan, kritikan dan juga fitnah perkara-perkara yang tak betul yang ditohmah kepada syubhat yang kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Seperti mana yang kita tahu bahawa Sayyidina Uthman ini salah seorang khalifah dalam Islam yang mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan para sahabat, kan? Baik, okey, kita tengok pendahuluan dia. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Affan bin Abi As, Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini nama penuh bagi Sayyidina Uthman. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi SAW pada Abdul Manaf. Maknanya dia ialah saudara Nabi. Maknanya adik-beradik dengan Nabi lah. Ada kaitan, nasabnya ada kaitan dengan Nabi. Ibu beliau pula Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Nenek sebelah ibunya ialah ibu saudara Nabi. Jadi maknanya dia ada kaitan Sayyidina Uthman dengan nenek kepada sebelah ibu Sayyidina Uthman ni ialah ibu saudara Nabi SAW, iaitu Ummu Hakim Bayda binti Abdul Muttalib. Ini maknanya Sayyidina Uthman ni dia punya nasab dia kena dengan Nabi SAW. Baik, Uthman bin Affan ialah salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi yang terbaik. Jadi Sayyidina Uthman kedudukannya sangat tinggi. 10 orang yang terbaik, 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi ketika mana Sayyidina Uthman masih lagi hidup. Beliau adalah anak sepupu Rasulullah. Beliau ialah anak sepupu Rasulullah dan juga menantu kepada Nabi. Maknanya kaitan nasab dengan Rasulullah ni sangat dekat. Dan beliau ialah menantu Rasulullah kerana dua orang puteri Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummul Kalthum. Dua orang orang anak Rasulullah ni berkahwin dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Maknanya Sayyidina Uthman dengan Rasulullah memang akrab dan ada kedudukan istimewa. Beliau terkenal dengan sifat dermawan yang luar biasa dan sukar ditandingi oleh sesiapa pun. Jadi Sayyidina Uthman ni sikap dermawannya luar biasa. Kalau kita tengok ungkapan yang pernah disebut oleh qala Ibnu Ishaq, anfaqa Uthman fi dhalika jaysh nafaqatu 'azimah lam yuqfaq ahadan mithlaha. Ibnu Ishaq mengatakan bahawa Sayyidina Uthman ni dia banyak memberi nafkah yang besar kepada tentera Islam, lam yunfaq ahadan mithlaha, yang tak pernah orang bagi infak sebelum ni. Tak pernah lagi orang bagi sumbangan dia punya kuantitinya berbanding dengan sumbangan yang diberikan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Kan? Begitu juga Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Al-Bukhari, man yahfir bi'ru rumah falahul jannah faharfu Uthman. Ini satu hadis. Wa kanat bi'ru lil yahudi fashtaraha Uthman minhu bi'20,000 dirham wa ja'alaha lil muslimin. Semua kita tahu bahawa Sayyidina Uthman ibn Affan membeli telaga yang
dipunyai oleh Yahudi. Sayyidina Osman beli yang berharga hampir 2,000 dirham. Ya, dan telaga itu digunakan oleh semua orang Islam. Maknanya Sayyidina Osman ni sangat berjasa dan sangat dermawan kepada orang-orang Islam. Baik, tengok muka surat 248. Nabi SAW dapat merasakan bahawa beliau akan ditimpa ujian yang sangat berat dalam hidupnya. Jadi nanti kita akan tengok perbahasan berkaitan beberapa hadis yang Nabi sebut sendiri. Dalam kehidupan Sayyidina Osman ni akan ditimpa satu ujian. Akan ditimpa satu ujian yang besar, iaitu fitnah yang besar. Yang orang-orang akan tuduh dan menemparkan tohmah dan syubhat kepada Sayyidina Osman. Nanti kita tengok hadis dia. Dan kita mendapati dalam sabda Nabi SAW meletakkan Sayyidina Osman ni berada dalam pihak yang benar, namun fitnah yang menimpa beliau adalah terlalu berat. Jadi ada di kalangan para sahabat ni, ya, kehidupannya tu kehidupan yang berada dalam kebenaran, tapi orang luar ni dia timbulkan fitnah sampai menyebabkan ujian yang besar yang dihadapi oleh Sayyidina Osman. Rasulullah berpihak kepada Sayyidina Osman. Rasulullah berpihak kepada kebenaran, yakni di pihak Sayyidina Osman. Namun rakyat ataupun kita bahawa ada orang yang berhati busuk ni, dia cuba lempar mana-mana yang tak betul kepada Sayyidina Osman. Cukuplah dinyatakan beberapa hadis untuk menyatakan Osman berada dalam kebenaran. Okey. Nanti kita akan tengok hadis ni nak menunjukkan bahawa Sayyidina Osman ni walaupun macam-macam fitnah dia dilontarkan kepada Sayyidina Osman ni, maknanya orang baik pun kena fitnah. Orang yang saleh, dermawan, akhlak yang baik pun dikena fitnah. Dan hadis berpihak ataupun Nabi berpihak kepada Sayyidina Osman. Tuan kata Sayyidina Osman ini, tuan boleh tengok dalam beberapa ungkapan Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri. Imam ibn Hanbal pernah menyebut, lam yajtami'u ala bay'atul ahada ma ijtami'u ala bay'atul Osman. Tidak berkumpul sesuatu perjanjian yang cukup hebat, melainkan perjanjian yang diungkapkan oleh Sayyidina Osman. Maknanya Sayyidina Osman ni kalau dia berjanji, dia akan tepati hal tersebut. Begitu juga kata ulama, kana radhiyallahu anhu kariman syadidus saqa yu'ti bala hisab. Seorang yang mulia, yang pemurah, kalau dia bagi itu dia tak kira dah. Dia bagi. Ini maknanya dermawan, sanggup berkorban, ya. Sayyidina Osman ini, nanti akan tengok ini mana nas-nas ataupun ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahawa kelebihan Sayyidina Osman. Begitu juga dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, inna Osmana rajulun hayyun. Osman ni, Sayyidina Osman ni adalah seorang lelaki yang sangat pemalu. Bahkan dalam satu hadis riwayat Ibn Majah dalam sunannya, dan hadis ini sahih, Nabi pernah bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Wa shadduhum fi dinillah Umar. Wa asdaquhum hayatul Utsman. Orang yang paling lemah lembut, kata Nabi, di kalangan umatku ni, kata Nabi, Sayyidina Abu Bakar lah. Orang yang tegas, orang yang garang, orang yang maknanya berprinsip ni, tegas ni adalah Sayyidina Umar. Dalam agama, pegang pada agama ialah Sayyidina Umar. Dan orang yang benar, maknanya sifat malunya, merujuk kepada Sayyidina Utsman ibn Affan. Maknanya Nabi mengiktiraf Sayyidina Utsman ibn Affan, kedudukannya pada yusuna ilaihi wa yu'azzimunahu, kata Sya'bi. Qala Sya'bi rahimahullahu ta'ala, Sayyidina Utsman ni, kana Utsman fi Quraisyin muhibbaban yusuna ilaihi wa yu'azzimunah. Sayyidina Utsman ni seorang lelaki Quraisy yang sangat baik dan mempunyai sifat yang sangat mulia. Ini kata qala Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Baik, nak cerita bahawa sebelum kita nak tengok tomahan-tomahan dan kritikan-kritikan yang tak betul dan akan dijawab oleh para ulama, kita datangkan nas-nas yang mengangkat sahabatul jalil Sayyidina Utsman ibn Affan. Baik. Okey, kita tengok tuan-tuan muka surat 248. Hadis yang pertama iaitu menunjukkan tentang Nabi berada ataupun kita katakan bahawa bersama dengan Sayyidina Utsman ni. Kita boleh tengok hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya.
dalam kitab Al-Manaqib, bab fi Manaqib Uthman bin Affan. Ya, hadis ni dinilai hasan sahih. Kita sudah bahas dalam ulumul hadis apa maksud hasan sahih. Ya, hasan sahih merujuk kepada ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hadis ni hasan sahih merujuk kepada hadis yang ada yang terdapat riwayat yang sahih, ada yang riwayat yang, dalam riwayat yang lain hasan. Maka sebab tu Imam Tirmizi mengukirkan hadis hasan sahih. Dan banyaklah tafsiran berkaitan dengan hadis hasan sahih. Baik, jadi hadis ini makbul. Abu Al-Ash'ar Al-San'ani berkata, sesungguhnya para pemilih itu menyampaikan ucapan di Syam. Dan dalam kalangan mereka terdapat beberapa orang sahabat Nabi SAW. Bangunlah orang terakhir dalam kalangan mereka yang dikatakan bernama Murrah bin Ka'ab. Beliau berkata, jika bukan kerana hadis yang saya dengar daripada Nabi SAW, saya tidak akan berdiri. Baginda SAW ada menyebutkan beberapa fitnah yang sudah dekat akan terjadi. Ketika itu lalu seorang lelaki yang bertutup dengan kain. Rasulullah bersabda, orang tersebut berada dalam kebenaran pada waktu itu. Saya mendapatkannya, rupanya beliau ialah Uthman ibn Affan. Maknanya, ini cerita tentang satu hadis ketika mana Nabi SAW sedang berpidato di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi cerita, baginda ada menyebut tentang beberapa fitnah yang akan datang kepada orang Islam. Nabi pernah sebut begitu. Kemudian datang seorang laki-laki yang tutup kepala dengan kain, ya, dan ternyata lelaki tersebut ialah Sayyidina Uthman ibn Affan. Kemudian Nabi kata, dan lelaki ini berada dalam kebenaran. Ni hadis ni cerita. Lelaki itu merujuk kepada Sayyidina Uthman. Nabi kata lelaki ini berada dalam kebenaran. Dan Sayyidina Uthman, dan apakah lelaki ini yang ditimpa fitnah? Rasulullah kata, ya. Jadi Sayyidina Uthman kehidupannya ditimpa fitnah. Maksudnya tuan-tuan, orang baik pun ya kadang-kadang ada saja orang yang dengki untuk menjatuhkan kedudukan orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh ni, ini ujian hidup dia. Ini sedikit tazkirah lah kan. Jadi orang yang soleh ni, dia diuji ni, itu benda biasa. Nak menjatuhkan so, itu benda biasa. Namun apabila kita berpegang teguh dengan kebenaran, ya, qul bismillah, jalan sajalah. Apabila kita berada dalam kebenaran. Baik, pertama, hadis pertama. Hadis yang kedua, kita boleh tengok adalah hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Manaqib juga, dalam bab Manaqib Uthman bin Affan, ya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, saya bersama Nabi SAW memasuki kebun seorang Ansar dan baginda menunaikan keperluannya. Nabi SAW berkata kepada saya, wahai Abu Musa, tolong jagakan pintu dan jangan izinkan sesiapa masuk melainkan dengan izin saya. Rasulullah pernah bagi tahu, jangan masuk dalam tempat ni melainkan dengan izin Rasulullah. Dan seorang datang dan mengetuk pintu. Saya bertanya, siapa ini? Beliau menjawab, Abu Bakar. Kemudian Rasulullah kata, Abu Bakar memohon keizin untuk masuk. Rasulullah kata, izinkan beliau dan sampaikan berita gembira kepada beliau tentang syurga. Yang ketuk pintu tu tengok Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah, Abu Bakar pun minta izin untuk masuk. Rasulullah kata, berikan berita gembira tentang syurga kepada dia. Kemudian ada juga orang ketuk pintu. Bila orang tanya siapa? Dia kata, aku Umar. Umar pun minta izin untuk masuk dalam majlis tersebut. Rasulullah izinkan. Kemudian Rasulullah kata, Umar memohon, Rasulullah kata, bukakan pintu untuk Umar dan sampaikan berita gembira kepada beliau tentang syurga. Maknanya Rasulullah izinkan Sayyidina Umar masuk. Kemudian datang pula seorang laki-laki ketuk. Rasulullah tanya siapa? Kemudian jawab, aku Uthman. Kemudian Rasulullah menjawab, Uthman memohon keizin untuk masuk dalam majlis tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, bukakan untuk beliau, yakni kepada Uthman, dan sampaikan berita gembira kepada beliau dengan syurga, tetapi musibah yang menimpa beliau. Ujian berat, fitnah. Tuan-tuan, fitnah ni cukup bahaya. Ya, kita jangan duduk dalam kelompok yang memfitnah orang. Hati-hati. Dan hal ini pernah berlaku kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Ya, beliau ahli syurga yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Tapi Nabi kata, dia dalam hidupnya ditimpa musibah dalam hidup dia. Orang fitnah dia. Ini maknanya, ini hadis yang kedua menunjukkan tentang Rasulullah berpihak kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Baik, yang ketiga. Hadis yang ketiga daripada Ibnu Umar. Hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Tirmizi fi Manaqib Uthman ibn Affan. Rasulullah pernah menjelaskan tentang fitnah. Baginda bersabda, orang itu akan dibunuh secara zalim, iaitu Uthman ibn Affan.
Sayyidina Rasulullah kata Sayyidina Osman kena fitnah dalam hidup dia dan difitnah dan dia dibunuh secara zalim. Dan hadis yang keempat, hadis juga disebut oleh Imam Tirmizi daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, wahai Osman, jika satu hari Allah SWT memberikan kamu pakaian, yakni kekuasaan khilafah, jika ada orang yang ingin menanggalkannya, jangan kamu tanggalkan untuk mereka. Terdapat kisah yang panjang mengenai hadis. Maknanya hadis yang keempat ni, ia merujuk kepada Sayyidina Osman akan memegang jawatan yang paling besar, yang paling tinggi di kalangan umat Islam, yakni menjadi khalifah di kalangan umat Islam. Ya, dan Rasulullah bagi tahu tentang kehidupan Sayyidina Osman akan ditimpa dengan ujian dan musibah yang besar, yakni fitnah, syubhat ataupun kita katakan tohmah yang diberikan ataupun ditohmah oleh orang yang dengki kepada Sayyidina Osman. Ini jadi maknanya ada 4 hadis dan 4 dalil, dan riwayat ini semua sahih, ada yang hasan gharib, ada hasan sahih. Itu merujuk kepada kehidupan Sayyidina Osman ditimpa ujian, dan Rasulullah berpihak kepada Sayyidina Osman. Baik, soalannya, apakah fitnah yang dilempar kepada Sayyidina Osman? Kita bila ahli sunnah wal jamaah memang tak tengoklah fitnah-fitnah ni. Tapi kelompok-kelompok yang cuba menjatuhkan credibility para sahabat, ya, dan mereka silap faham dalam memahami fakta berkaitan dengan sirah, maka mereka akan menjatuhkan credibility para sahabat, khususnya Sayyidina Osman bin Affan. Kita boleh tengok, ya, fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, banyak fitnah yang dilemparkan kepada sahabat besar ini, dan dinyatakan hampir 17 senarai fitnah di sini. Maknanya ada 17 fitnah, ya, yang dilontarkan oleh orang yang dengki kepada Sayyidina Osman. Jadi sebenarnya telah dijawab oleh para ulama, para ilmuwan, sehingga mereka menulis ad-difa' anis sahabah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Ad-difa', kerana mereka mempertahankan. Tuan-tuan, sebab tu kita kena banyaklah membaca berkaitan dengan ad-difa' ni, ataupun ilmuwan kita menjawab kembali fakta-fakta berkaitan dengan tumahan kepada sahabat. Saya ada kitab ni saya beli di pustaka Darussalam, Difa'un Anis Sunnah. Hal-hal yang para ulama ini dituduh oleh Dr. Syekh Muhammad bin Osman Abu Syahbah, seorang profesor ustaz di Ulum Quran wal Hadis di Jamiatul Azhar wa Jamiatul Ummul Qura rahimahullahu taala. Kitab ni dia bahas tentang bagaimana pengarang kitab ni dia lawan balik syubhat-syubhat yang ditulis ataupun dikritik oleh mustasyriqin, golongan-golongan orientalis, terutamanya ketika mana mereka mengkritik hadis-hadis atau hujah-hujah yang terdapat dalam sunnah. Bagus kitab ni tentang untuk kita baca. Dan termasuklah mereka mengkritik Sayyidina Osman bin Affan, ya. Para ulama sudah menjawab ad-difa' ani anis sahabah Osman bin Affan. Baik, antara fitnahnya ialah yang pertama, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dipukul sehingga patah tulang rusuk dan dihalang daripada mendapat pemberian bantuan allowance. Dikatakan juga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengkafirkan Sayyidina Osman. Jadi maknanya dia pengguna sahabat Nabi dalam mengkritik Sayyidina Osman ibn Affan. Dia kata Abdullah bin Mas'ud ni kena pukul dengan Sayyidina Osman. Jahatnya, kan? Jahatnya, garangnya Sayyidina Osman ni sampai pukul Abdullah bin Mas'ud sampai patah tulang. Sebab dihalang daripada mendapat allowance. Mungkin ada urusan-urusan yang diperlukan oleh Abdullah bin Mas'ud dan tak dapat allowance, dia kena pukul. Dan Ibn Mas'ud ni seorang tokoh, Abdullah bin Mas'ud ni seorang alim ulama di kalangan para sahabat. Dan beliau di kalangan Ahlul Quran. Ya, banyak tuan-tuan boleh lihat dalam kitab tafsir Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud di antara penafsir utama di kalangan para sahabat. Ya, dan tokoh seperti ini, ya, mengkafirkan Sayyidina Osman. Ini benda yang besar. Ini perkara yang berat. Sahabat Nabi mengkafirkan sahabat Nabi yang lain. Jadi betul ataupun tidak fakta ini nanti kita akan tengok dalam
dalam jawapannya. Yang kedua, Ammar bin Yasir dipukul sehingga terburai isi perut. Betul ke? Ya, Ammar bin Yasir kena pukul sampai terburai isi perut ni. Yang ketiga, menjatuhkan hukuman hudud kepada Ubaidullah bin Umar. Tak menjatuhkan hukuman hudud. Betul ke? Saya tanya, apa yang berlaku kepada Ubaidullah bin Umar? Kenapa dia buat begitu? Nanti kita akan tengok. Melakukan bid'ah dengan mengumpulkan Al-Quran dan memerintah agar mushaf dan mushaf lain dibakar. Sebab tu puak-puak Syiah, tuan-tuan. Ini semua kritikan dibawa oleh puak Syiah ni. Dia berkata Sayyidina Uthman bin Affan buat benda bid'ah. Al-Quran yang sampai di zaman kita ini, yang kita baca 30 juzuk yang dibaca oleh ahli sunnah wal jamaah itu ialah sebenarnya direka oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Kitab yang sebenar, Quran sebenar itulah dibakar oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Tuan-tuan tengok. Betapa liciknya orang-orang yang cuba mengkritik, ya, khususnya Al-Quranul Karim. Dia pun mengatakan Sayyidina Uthman buat benda bid'ah. Benda ni benda besar. Ya, yang melibatkan bid'ah, yang melibatkan dakhul al-jannah, masuk ke dalam dia masuk ke dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Ini di antara kritikannya. Ya, seterusnya menjadikan tanah yang tidak bertuan, tanah mati, dalam istilah fuqaha disebut sebagai hami al-ardi. Nanti kita akan bahas apa maksud makna ta'rif hami al-ardi fi syariatil islamiyah. Apa yang dimasukkan dengan tanah hami? Tanah, minta maaf, tanah hima, tanah hima ataupun kita bahasa kita ni tanah mati lah, tanah yang tidak bertuan. Nanti kita tengok dia punya maksud dia. Dia tuduh Sayyidina Osman ni jadikan tanah yang tak bertuan ni ketika mana dia jadi khalifah sebagai tempat ternakan unta sendiri. Dia mengaut, dalam istilah yang lain ialah dia kaut keuntungan tanah rakyat untuk kepentingan diri. Betul ataupun tidak Tomahan ni? Nanti kita akan tengok apa jawapan oleh para ulama. Tuan-tuan, seronok ni tuan-tuan. Sebab tu saya sekarang ni, apabila kita ni, bila kita nak mendalami sesuatu ilmu, khususnya ilmu hadis, ya, kita selain daripada kita membaca kitab ulumul hadis, kita membaca kitab kitab manahis muhaddisin, ya, ilmu-ilmu itu kan. Satu lagi kitab iaitu ilmu an-naqd, ilmu kritikan. Itu penting. Ilmu an-naqdi, naqdul mutun wa naqdul sanad. Kita seronok tuan-tuan baca-baca berkaitan dengan kritikan-kritikan ni. Sebab bila ada kritikan, nanti kita nak tengok apa jawapan yang dijawab oleh para ulama. Baru seronok dia punya perbahasan tu. Dia bukannya satu hala aja. Ya, bila satu hala, dia jadi macam tak apa nak seronok. Dia nak kena ada munaqashah. Dia nak kena ada kritikan, dia nak kena ada jawab balik, baru seronok. Lepas tu baru ni saya berusaha untuk membeli sebuah kitab. Tapi tak terbeli, ya. Kitab berkaitan dengan kritikan kitab Taisir Mustalah Hadis yang dikarang oleh Mahmud Tahan. Ada orang tulis balik, ada orang kritik kitab Taisir fi Mustalah Hadis tu. Saya nak baca juga kritikan tu pasal apa kan. Apa yang dikritik tu, apa maklumat yang dikritik tu, seronok. Jangan kita mentang-mentang kita ni mazhab Mahmud Tahan kan, ataupun mazhab kita memang berpegang kepada kitab, satu kitab ada seorang tok guru, tapi bila orang kritik tok guru kita tak boleh terima. Tak boleh macam tu. Kita dengarlah dulu kan, Al-Quran sebut fayastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Walaupun tok guru kita tu ulama besar, ulama hebat, ya, banyak karang kitab dan sebagainya, tapi kritikan orang yang mengkritik tok guru kita tu berasas. Ada alasan, dan alasan tu boleh diterima dalam bidang akademik dan ilmuwan. Saya kira kita kena berlapang dada dalam hal tersebut. Okey, dalam hal tersebut. Ini yang kita belajar adalah ilmu, cara kita dalam berinteraksi dalam dunia akademik ni tuan-tuan. Itu benda kita tak ta'assub. Kita mana-mana pun kita boleh, kita boleh terima dan kita boleh tolak siapa pun, selagi mana mereka berada dalam disiplin ilmu. Baik, yang seterusnya menghilangkan cincin pemberian Rasulullah. Betul ke? Sengaja ke ataupun tak sengaja? Nanti kita akan tengok apa cerita dia. Kemudian mengasingkan Abu Dzar Al-Ghifari ke Ribzah, sebuah perkampungan di bahagian kiri Madinah. Dia ada cerita pasal Abu Dzar Al-Ghifari ni, pertembungan ijtihad
pertemuan pendekatan di antara Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dengan Sayyidina Osman ibn Affan. Waktu tu Sayyidina Osman jadi khalifah. Ada cerita dia. Nanti kita akan tengok. Kan? Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, dan kita tahu bahawa Abu Dzar Al-Ghifari ini dia datang daripada perkampungan Ghifar. Dulu ni sebelum dia meluk Islam, dia berjumpa dengan Rasulullah. Okey. Dia jumpa yang Sayyidina Ali bawa Abu Dzar Al-Ghifari ni masuk jumpa dengan Rasulullah. Dan dia meluk Islam di tangan Nabi SAW. Abu Dzar Al-Ghifari. Nanti kita akan tengok. Ya, yang seterusnya mengasihkan Abu Darda radhiyallahu an ke Syam. Apa siapa nak kena? Nanti kita akan tengok. Mengembalikan Al-Hakam bin Al-As dan anaknya Marwan meskipun dia sudah dibuang oleh Nabi SAW. Okey, nanti kita tengok. Melantik Al-Walid bin Uqbah sebagai gubernur di Kufah, sedangkan Al-Walid seorang fasik dan seorang peminum arak. Jadi ada isu tentang Al-Walid bin Uqbah ni, kita akan tengok nanti dalam kitab-kitab rijal seperti Siyar A'lamun Nubala oleh Imam Az-Zahabi, apabila menukilkan tentang biodata ataupun biografi Al-Walid bin Uqbah. Dia macam mana kehidupan dia, dan pasal apa Sayyidina Osman masih lagi melantik Al-Walid bin Uqbah menjadi gubernur di Kufah. Nanti kita akan tengok sebab apa. Sebab ini semua tomahan. Sebab tu tomahan demi tomahan itu tak perlu dijawab. Kalau macam tomahan berbentuk pitisan, sebab tu perlu tak perlu diambil kira. Tapi kalau tomahan itu mengganggu gugat kedudukan sebagai khalifah, itu peranan untuk cerita balik. Jawab balik kritikan. Itu penting supaya orang faham sebab apa tindakan-tindakan itu berlaku. Baik. Dan saya rasa kita berhenti, bukan berhenti apa, kita berhenti takat tu dulu, nanti kita akan jawab. Kalau dan kita akan masuk pada kritikan yang seterusnya lah sampai ke bawah tu. Okey, kita berhenti dekat melantik Al-Walid bin Uqbah sebagai gubernur di Kufah. Okey. Kita akan bahas satu persatu lah. Malam ni mungkin saya berhenti dekat tu dulu. Mungkin pertemuan akan datang kita akan teruskan dengan fitnah yang seterusnya dan kita akan jawab. Baik, tuan-tuan tengok. Muka surat 252. Okey, perenggan yang atas tu, perbincangan ini dimulakan dengan tulisan Ibnu Al-Arabi. Saya duk perhati Ustaz Zulkhairi, dia banyak menukilkan pendapat Al-Imam Ibnu Al-Arabi. Bukan Ibnu Arabi, jangan silap faham, jangan silap orang pula. Ibnu Arabi ni yang mengarang kitab apa? Sufi Batini tu. Allahumma Fususul Hikam. Dan juga kitab satu lagi yang jadi kontroversi tu, Allahumma salli ala Muhammad. Kitab apa? Siapa boleh beritahu Ustaz? Fususul Hikam dengan satu lagi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Karangan Ibnu Arabi tu. Wahdatul Wujud tu. Saya tak ingat satu lagi kitab apa. Itu masalah, jangan mendekati sebut. Kitab apa? Futuhat Makkiyah. Terima kasih Tuan Herdi. Futuhat Makkiyah. Okey. Baik, terima kasih lah. Peringatkan saya. Baik. Ni yang lain, ini seorang ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Ibnu Al-Arabi, beliau pernah menukilkan beberapa fitnah ada dijual di Shopee. Ada jual di Shopee Futuhat Makkiyah. Saya beli juga kitab tu waktu di Jordan dulu. Kan saya beli tuan-tuan. Fususul Hikam saya beli. Sebab saya punya prinsip saya tuan-tuan. Prinsip saya, selagi mana kalau orang tak bagi beli hak tu, saya nak beli. Kalau hak mana tak bagi baca, saya nak baca hak tu. Sebab saya nak baca minda yang berbeza. Saya nak tahu apa alasan. Kan? Tapi Fususul Hikam saya tak baca pun. Kan? Beli saja tapi tak baca. Kitab tu satu jilid saja, tapi memang tapi kita kata bahawa dan kita melihat komentar-komentar diberikan oleh para ilmuwan kita memang bermasalah lah. Wahdatul Wujud ni. Baik, tak apa, saya bukan nak bincang pasal itu. Baik, Ibnu Al-Arabi sesudah beliau menyenaraikan beberapa fitnah, hampir 19 semuanya. Ibnu Al-Arabi katakan hampir 19 fitnah yang dilempar kepada Sayyidina Osman. Beliau mengatakan bahawa semua ini adalah batil dari sudut sanad dan matanya. Bila orang kaji fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidina Osman bin Affan, fitnah itu kalau orang kaji sudut matan dan sanad bermasalah, batil sama sekali. Ya, dan dakwah itu menunjukkan Sayyidina Osman melakukan macam-macam kezaliman. Dan semua itu kata Imam Ibnu Al-Arabi iaitu batil. Dia
Ustaz Zukhairi dia datangkan ini sebagai satu ni dulu, lepas tu nanti dia akan jawab lah. Dia akan jawab. Okay. Baik, okey. Kritikan yang pertama. Kita akan tengok jawapan A ya. Kritikan yang pertama, kalau kita perhati ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dipukul sehingga patah tulang rusuk dan dihalang daripada mendapat pemberian bantuan allowance. Dikatakan juga Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengkafirkan Sayyidina Osman. Ini kritikan yang pertama. Kita akan jawab. Betul ataupun tidak? Ya, Ibn Mas'ud sampai kapiakkan Sayyidina Osman. Kena pukul Sayyidina Osman sampai patah rusuk. Okey. Dr. Raqib As-Sarjani rahimahullahu ta'ala menafikan kewujudan kisah ini. Kisah ini laisa sahih, laisa thabit. Ya, malah beliau mengatakan Ibn Mas'ud menganggap Sayyidina Osman sebagai seorang yang paling berkelayakan untuk menjadi khalifah ketika itu. Kalau kata ada pertembungan di antara Ibn Mas'ud dengan Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Osman tidak akan mengangkat dan paling layak menjadi khalifah. Kalau dia betul, saya menjadi sampai mengeluarkan dan mengkafirkan Sayyidina Osman. Dan Imam Ibn Taymiyah, tiada satu pun ulama yang menerima pendustaan ini. Tak boleh terima yang kata Ibn Mas'ud ni kena pukul dengan Sayyidina Osman, ya. Ibn Mas'ud mengkafirkan Sayyidina Osman. Itu langsung tidak boleh terima kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Saya teringat satu ungkapan ya yang pernah dinukilkan sendiri oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Jami' Sahihnya. Kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan, thumma Umar, thumma Utsman, thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Nabi pernah bagi tahu dalam riwayat Al-Bukhari berkaitan dengan kedudukan, kemuliaan, kehebatan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, thumma Utsman. Nak tengok dari sudut keadilan, kesalehan, tengok tiga orang sahabat ni. La nufadilu bainahum. Tidak ada yang melebihi ketiga-tiga orang. Maknanya sahabat Nabi pun mencontohi tiga orang sahabat ni. Sehingga kan dalam satu ayat Quran, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza tala qawluhu man huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Tuan-tuan, ayat ni Allah Ibn Umar kata, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima. Engkaulah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat malam dengan sujud, yang takut kepada azab api akhirat, hari akhirat, dan mengharapkan rahmat daripada Allah. Ayat ni kata Abdullah Ibn Umar, kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala dzaka Utsman bin Affan. Ayat ni merujuk kepada Sayyidina Utsman. Nak abang kata Sayyidina Utsman ni orang yang sujud malam, qiyamul lail, takut kepada qa'iman yahdharul akhirah wa yarjuna rahmat rabbih. Ya, mengharapkan rahmat daripada Allah. Kata Allah Ibn Umar, ayat ni dzaka Utsman bin Affan. Merujuk kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Nak bagi tahu bahawa ini kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengkritik sallallahu alaihi wasallam, dia jawab. Baik, sebetulnya mereka mengaitkan pemusuhan antara Ibn Mas'ud dengan Utsman disebabkan Utsman mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Mushaf, mereka lah mushaf yang bersalahan dihapuskan. Pada zaman Nabi SAW, Rasulullah sudah menyusun Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah dalam sudut surah susunannya. Namun terdapat mushaf yang tidak mengikut susunan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Selain daripada itu, terdapat juga tulisan yang tersilap sebagaimana disebut oleh Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an. Ada juga ayat bercampur dengan tafsir hingga mengelirukan. Cuba mereka untuk mewujudkan suasana pemusuhan antara dua orang sahabat besar ini adalah palsu semata-mata. Allahu Akbar. Ada orang yang, sebab tu orang yang berhati-hati ya, khususnya netizen. Kan, ini mungkin teguran lah. Kan, kritikan sosial. Kalau kita tengok dalam konteks ni, kita bila baca ni bukan kita nak analisis saja tuan-tuan. Dia untuk diri kita juga sebenarnya kan. Netizen masyarakat kita, bila tengok ustaz ni duk bergaduh dan sebagainya kan. Netizen hak tak ada ilmu ni dia cucuk tau. Dia cucuk bagi panas lagi. Ustaz ni pun awal-awal tu duk jaga akhlak, lama-lama dicucuk oleh netizen, ditujuk oleh masyarakat.
Habis jadi keluar, habis akhlak pun tak jaga, adab Islam pun tak jaga dan sebagainya. Habis, hilang habis akhlak sebagai seorang Muslim. Kena jaga tuan-tuan, hati-hati. Nah, begitu juga pernah berlaku kepada zaman Sayyidina Osman ibn Affan radhiyallahu an. Ya, bila mana Sayyidina Osman pernah satu hari dia buang semua mushaf-mushaf yang tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Nah, sehingga kan Huzaifah al-Yamani radhiyallahu an mengatakan bahawa Sayyidina Osman buang, ada yang mencampurkan di antara Al-Quran dengan fatwa-fatwa ataupun pendapat-pendapat ataupun tafsiran-tafsir orang lain. Dia campur habis. Dia campur habis. Di antara tafsir orang lain dengan ayat Quran. Jadi hal seperti ini Sayyidina Osman bin Affan buang untuk menjaga keaslian, authenticity Al-Quran itu sendiri. Tak boleh nak campur dengan pendapat-pendapat ayat Quran, tetap Al-Quran. Baik, maka disebabkan hal itu, orang kata Sayyidina Osman membakar Al-Quranul Karim. Jadi yang kata bahawa orang kritik Sayyidina Osman bakar Al-Quran, bakar mushaf sebagainya, salah. Kerana Sayyidina Osman bakar tulisan-tulisan yang bercampur dengan tafsir Quran, dengan tafsir-tafsir orang lain dengan Quran, dan juga yang tidak, susunan-susunan yang tidak yang tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Baik, Al-Imam Zahabi ketika menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud, Imam Zahabi kata, dan sungguh disebutkan bahawa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu redha dan mengikuti Osman dan Allah Subhanahu wa taala segala pujian. Imam Zahabi kata, Imam Ibn Mas'ud sendiri meradai dan ikut Sayyidina Osman. Apa yang kata jadi sampai mengkafirkan ni? Jadi tumahan ini salah dan tidak boleh terima sama sekali. Maka dijawab kritikan yang pertama. Baik, kritikan yang kedua, kita tengok. Ammar bin Yasir dipukul sehingga terburai isi perutnya. Jadi ada yang kata Sayyidina Osman pukul Ammar bin Yasir sampai terburai isi perut. Kisah ini disampaikan melalui sanad yang dhaif. Jadi kisah ni pun jadi kisah kalau kita tengok sanadnya, sanad yang bermasalah. Cukuplah 3 kenyataan untuk menangkis segala pendustaan maha besar ini. Sampai terburai perut kot. Okey. Pertahan yang pertama, Ammar bin Yasir memberikan pengiktirafan besar kepada Amir Mukminin Osman bin Affan. Jadi sampai kena terburai perut ni. Ammar bin Yasir sendiri yang puji dan mengiktiraf Sayyidina Osman. Jadi ia bertentangan dengan akhlak. Ia bertentangan dengan apa yang ditoma oleh Sayyidina Osman. Bapanya Abdul Rahman bin Usama Al-Laythi berkata ketika Osman bin Affan mengalami sakit perut sembelit. Waktu tu Sayyidina Osman sakit. Okey, Ammar bin Yasir ni dia hantar orang untuk meminta air untuk mengubati Ammar bin Yasir dia minta Talhah untuk bagi ayak, orang tu nak bagi berubat lah, nak berubat Sayyidina Osman ni. Kemudian Ammar berkata, Maha Suci Allah, Osman membeli perigi rumah dengan harganya beberapa ribu dan disedekahkan kepada manusia, namun orang lain enggan memberikan minuman kepadanya. Jadi poin ni ialah ketika mana Sayyidina Osman sakit, Ammar bin Yasir ni tuan-tuan membela dan cuba untuk mengubati Sayyidina Osman bin Affan. Hal ini dijawab dengan sikap Ammar bin Yasir. Baik, yang kedua, Ibn Al-Arabi memberikan komentar terhadap persoalan A dan B. Adapun dakwaan beliau memukul Ammar bin Yasir dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menghalang pemberian bantuan kepadanya adalah dusta. Kata Imam Ibn Arabi, cerita ni tak betul, cerita ni salah, bercanggah dengan fakta yang sahih. Dan tidak sepatutnya kita disibukkan dengan perkara ini kerana ia kisah yang batil. Kisah yang batil kata Imam Ibnu Al-Arabi. Baik. Komentar Imam Ibn Taymiyah pada persoalan A dan persoalan B. Ini adalah pendustaan mengikut kesepakatan para ulama. Imam Ibn Taymiyah kata, ini tuan-tuan boleh lihat dalam Minhaj Sunnah An-Nabawiyah oleh Al-Imam Ibn Taymiyah jilid yang ke-6, cerita pasal Ammar bin Yasir sampai terburai perut dan sebagainya ni kisah yang batil kata Imam Ibn Taymiyah.
Baik, kemudian jawapan kepada kritikan C. Nah, kritikan Osman tidak menjatuhkan hukum hudud kepada Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab yang membunuh Hurmuzan dan juga Fainah. Jadi Sayyidina Osman pada waktu ini menjadi khalifah. Kenapa dia tak jatuhkan hudud kepada Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab, anak kepada Ibnu Umar. Minta maaf. Anak kepada Sayyidina Umar. Anak kepada Sayyidina Umar. Okey, kita tengok muka surat 255. Bagi Ibnu Al-Arabi, Al-Humuzan didapati bersubahat untuk membunuh Umar bin Al-Khattab. Rupanya apabila orang kaji balik, kenapa Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab membunuh Hurmuzan dan Jufainah? Rupanya Al-Hurmuzan ni dia bersubahat untuk membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Subahat untuk bunuh. Jadi beliau membuat demikian adalah sebagai hukuman terhadap pembunuh ayahnya. Maknanya qisas. Sebab hang subahat nak bunuh Sayyidina Umar, maka dia balas balik. Okey, beliau berbuat demikian untuk sebagai hukuman terhadap pembunuhan ayahnya. Malah pembunuhan khalifah itu Amirul Mukminin ini Ibn Taimiyah mengatakan bahawa dan jika Al-Hurmuzan termasuk daripada mereka yang membantu untuk membunuh Umar, dia harus dibunuh. Kata Imam Ibn Taimiyah. Ada bunuh semua dia syubhat. Dia bersubahat, betul apa? Dia bersubahat, ya. Dan mengikut salah satu pandangan. Umar Al-Khattab mengatakan tentang seorang yang dibunuh di Sana'a. Ya, sekiranya mereka bersepakat maunya, saya akan membunuh mereka semua. Ini maknanya dalam salah satu pandangan kata Imam Ibn Taimiyah, kalau ada orang yang bersubahat untuk membunuh seseorang dan jadi pembunuhan tersebut, maka boleh bunuh balik. Ini kata Imam Ibn Taimiyah dalam salah satu pendapat para ulama. Jadi kalau ikut dalam neraca dan pertimbangan ilmu, tak salah apa yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, dan begitu juga Imam Ibn Taimiyah menambah. Begitu juga ulama berselisih tentang hukum pembunuh yang membunuh pemimpin. Ya, adakah pembunuh akan dijatuhkan hukuman had dan qisas? Ada dua pendapat menurut Imam Ahmad dan selain beliau. Salah satunya mereka dijatuhkan hukuman had. Sebagian pemberontak yang dijatuhkan hukuman had. Jadi kalau ada orang yang membunuh pemimpin, ada yang kata kena had saja. Nah, ini kerana membunuh pemimpin lebih besar dosanya berbanding dengan perompak. Hukuman bunuh adalah mereka kerana mereka memerangi Allah dan Rasulnya dan berjalan di atas muka bumi dan dengan kerosakan. Demikianlah yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Ali yang menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu Muljam. Demikianlah dijatuhkan hukuman bunuh kepada pembunuh Uthman bin Affan. Jadi orang yang bersubahat, orang yang membunuh ya pemimpin orang-orang Islam, maka kata ulama mengatakan bahawa boleh untuk bunuh balik. Jadi kalau kita tengok dalam neraca dan timbangan ilmu, maka tak salahlah apa yang dilakukan oleh Ubaidullah ataupun Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Baik, jika Al-Hurmuzan bersubahat dengan membunuh Umar, dia termasuk orang yang memberontak. Ya, pada waktu itu, ya, bersubahat untuk bunuh Sayyidina Umar. Wajib dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Ini disebut dalam Minhaj Sunnah An-Nabawiyah, karangan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, mana mereka bersubahat dalam membunuh pemimpin, mereka itu pemberontak. Jadi tepatlah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Osman, yang dia tak balas balik qisas yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Umar bin Al-Khattab, ya, yang membunuh Al-Hurmuzan itu. Ya, baik. Kemudian jawapan bagi D, kritikan melakukan bid'ah dengan mengumpulkan Al-Quran dan memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Okey, jadi ada orang yang mengkritik berkaitan dengan Sayyidina Osman ni, dia buat benda bid'ah, kumpul Quran. Okey, dan perintah supaya dibakar mushaf tu. Baik, mushaf yang dibakar ialah mushaf yang bersalahan dengan tulisan Al-Quran yang asal yang sebenar. Tadi kita dah jawab tadi sikit.
Dan hal ini disebut oleh Imam Ibn Al-Arabi, iaitu tindakan Osman adalah satu tindakan yang terpuji. Sebenarnya pendekatan Sayyidina Osman membakar mushaf yang bersalahan dengan tulisan Al-Quran yang asal itu betul. Itulah ijtihad dia. Dia jadi pemimpin umat Islam pada waktu untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Kalau Sayyidina Osman tak buat macam tu, akan mencampur adukkan di antara tulisan yang sebenar dengan tulisan-tulisan manusia. Ya, seperti mana kita tahu Al-Quran ialah kalamul lafzi. Ya, kalam Allah. Nah, ini sebenarnya tindakan Sayyidina Osman, tindakan yang terpuji sebenarnya. Ya. Baik, kemudian jawapan bagi E. Okey, jawapan bagi E. Tuan-tuan tengok nah. Jawapan bagi E, kritikan yang dilakukan oleh Osman bin Affan menjadikan tanah yang tidak bertuan, tanah mati ya. Tanah mati ni ada, saya membaca beberapa artikel yang ditulis oleh yang diterbitkan oleh Asian Journal of Environment History and Heritage. Yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia berkaitan dengan konsep hima dalam Islam. Ada beberapa jurnal yang membahaskan berkaitan dengan hima ni, tanah hima ni, kita tengok nah. Mereka mengkritik bahawa Sayyidina Osman menjadikan tanah yang tidak bertuan sebagai tempat ternakan untanya sendiri. Sedangkan perkara itu ditegah oleh Rasulullah. Rasulullah hanya membenarkan ternakan itu daripada unta hasil zakat dan juga jihad sahaja. Okay. Jadi apa maksud tanah hima ni? Kata ulama, istilahan ayyamna'al imam mawdi'an la yaqa' fihi tadayyiq 'ala an-nas lil hajatil 'ammah lidzalika lama syihatil sadaqah al-khir allati yahmilu 'alaiha. Kata ulama apabila membahaskan definisi tanah hima ini, itu merujuk kepada satu tempat ataupun satu tanah yang pemimpin dilarang ya untuk memilikinya ya kerana tanah tersebut ialah hak milik orang Islam ataupun hak milik manusia. Ya, 'alan nasi li hajata 'ammah. Ya, untuk orang-orang Islam ataupun untuk rakyat. Maknanya tanah tu tak ada tuan. Tanah tu tak ada siapa tuan. Jadi ada Islam bahas berkaitan dengan tanah ni. Ada sistem dia. Nah, baik. Okey, jadi orang kata Sayyidina Osman ni ambil tanah kerajaan lah. Ambil tanah kerajaan, ambil projek ataupun tanah kerajaan, kemudian dia bina dia bagi makan dekat unta dia ataupun kita hasil daripada unta dia. Untuk ternak unta dia. Jadi macam dia ambil harta kerajaan lah, harta rakyat. Betul ke tak pemahaman ni? Okey, kita tengok. Kritikan dan pertikaian mereka terhadap Amirul Mukminin ya sangat bersifat teknikal. Jadi perbahasan berkaitan hal ini dia kena tengok secara ilmu. Ya, dia kena tengok secara ilmu, kita kena bahas. Sebab pada waktu ini Sayyidina Osman pada waktu ini jadi pemimpin. Bila pemimpin ia memerlukan ijtihad, keputusan sama ada keputusan bersifat politik ataupun keputusan bersifat kepentingan negara dan sebagainya. Itu pemimpin. Ya, bukan tu imam masjid. Ya, bukannya apa, ini pemimpin. Dia menjaga kemaslahatan ammah. Masalah ammah, masalah rakyat dia. Nanti kita tengok, ia bersifat teknikal. Bagi orang berilmu, persoalan ini hanya alasan digunakan orang-orang yang dungu dan menjatuhkan kebutuhan Sayyidina Osman saja. Jadi orang yang ada ilmu, kita akan kata bahawa ini semua kritikan yang cuba menjatuhkan kredibiliti Sayyidina Osman. Dan hanya orang yang tidak berakal akan menerima kritikan ini. Orang yang tak ada ilmu, yang tak gunakan akal, dia akan kata, betul dah. Sayyidina Osman ni ambil tanah rakyat, ambil tanah kerajaan untuk kepentingan diri. Jadi dia tak buat double check, dia tak buat cross check, dia tak buat semak imbang dalam menilai sesuatu maklumat. Ini penting. Sebab tu tuan-tuan, ya, baru ni saya ada jumpa seorang ilmuwan juga dia. Dia boleh baca kitab Arab. Tapi dia hanya boleh membaca kitab Arab ataupun dia hanya boleh membaca, dia hanya memahami contents ataupun isi, tapi dia tak ada kemahiran untuk menganalisis maklumat.
Dia boleh baca ayat tapi dia tak ada kemahiran menganalisis. Jadi pengkaji ilmu, ya, ataupun ahli-ahli akademik dan juga para ilmuwan yang sejati, tuan-tuan, selain daripada dia menguasai, dia boleh membaca kitab Arab dengan baik, kemudian dia mempunyai kekuatan untuk memahami kitab-kitab turus Islami, ya, dia tidak bergantung kepada terjemahan saja. Okey. Selepas itu, bila dia ada kemampuan tersebut, satu lagi tugas dia adalah dia kena menganalisis. Dia kena check, dia kena double check. Ya, dia kena orang panggil, dia kena menganalisis. Dia bukan dia terima seketui-seketui. Nanti kita akan tengok, tuan-tuan. Hatta Al-Imam Ibn Kathir pun bercanggah dengan Tahir Ibn Ashur. Dalam beberapa fakta, Ibn Ashur tak sependapat tafsiran yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir. Adakah kita kata bahawa Ibn Ashur dalam Tahrir Tanwir dia, dalam kitab tafsirnya, itu salah? Sebab tu kita kata kekuatan analisis ataupun critical thinking ataupun kritis dalam melihat satu perkara itu sangat penting. Hari ini ramai ilmuwan kita yang tidak ada kemahiran itu, ya, dalam menganalisis ataupun kritis dalam melihat satu perkara. Ya, baik. Okey, tuan-tuan tengok nah. Ibn Al-Arabi menjelaskan bahawa Osman bin Affan berbuat demikian atas masalah semasa. Jadi ni ijtihad ketika mana dia menjadi pemimpin. Dia tak sama, tuan-tuan. Sayyidina Umar ada cara Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar ada cara dia. Sayyidina Osman ada cara dia. Itu dia punya corak kepimpinan dia. Tak boleh nak sama. Semua sama ikut cara dia, tak boleh. Kerana ini ijtihad mengikut waqi'i semasa dia jadi pemimpin. Ya. Apalagi bilangan rakyat yang semakin bertambah, Ibn Al-Arabi menjelaskan satu kaedah yang boleh dipertikkan, dia boleh dipraktikkan. Apabila sesuatu itu harus dengan tujuan tertentu, harus jugalah dilakukan penambahbaikannya. Jadi benda tu harus, jadi bila harus, maka perlu ada, maka harus juga ada penambahbaikan. Nanti kita akan tengok apa isunya. Seseorang pernah bertanya kepada Osman, apa pendapat tuan terhadap tanah hima yang digunakan untuk menternak unta? Adakah ia dibenarkan oleh Allah atau tuan berdusta di atas namanya? Amirul Mukminin radhiyallahu anhu menjelaskan ini adalah sunnah Umar. Pada zaman beliau, unta sudah bertambah. Lalu beliau membesarkan tempat ternakan unta. Sedekah, itu saja. Nampak? Jadi maknanya Sayyidina Osman menjawab. Ini juga di antara salah satu kebijaksanaan dalam memimpin. Ya, kebijaksanaan dalam memimpin maknanya apa? Apabila ada isu yang berlaku, dia bukan diam sampai tak jawab apa. Dia kena jawab. Orang tanya, rakyat tanya, nak tahu maklumat. Jawab. Sayyidina Osman jawab. Dia kata apa? Dia kata, ini sunnah Sayyidina Umar. Ini pernah dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Dulu tanah hima yang dikawal oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ya, untanya sedikit. Ya, ternakannya. Tapi bila mana aku menjadi pemerintah, aku menjadi khalifah, unta itu semakin bertambah. Jadi bila semakin bertambah, ya, perlu ada tanah hima yang lebih besar. Itu saja. Ya. Itu saja kata dia, dan dia jawab. Namun ada orang yang dengki dengan pendekatan Sayyidina Osman bin Affan, maka akan terus memfitnah. Maka akan sebarkan maklumat yang tak betul kepada pemerintahan Osman bin Affan. Ini kena hati-hati. Okey? Baik, habis. Kesimpulannya ialah, ini adalah ijtihad Sayyidina Osman bin Affan ketika mana dia menjadi khalifah pemerintah. Okey? Baik, setiap pemimpin dia ada cara dan coraknya. Itu kena akui, ya. Baik, kemudian jawapan F. Kritikan menghilangkan cincin pemberian Nabi SAW. Sayyidina Osman bagi hilang cincin Rasulullah. Cincin Rasulullah tu penting. Okey. Baik, kita tengok. Cincin perak warisan Nabi SAW yang tertulis kalimat Muhammad Rasulullah. Cincin perak tu. Kan hari ni kan ramai yang orang duk pakai cincin tu kan. Cincin tu. Cincin tu sebenarnya khatamun Nabi. Ataupun Nabi duk nak chop untuk sebab sahabat pernah bagi tahu, ya, kalau surat itu tidak ada chop, maka pemimpin-pemimpin besar dunia tidak akan terima, Parsi, Rum dan sebagainya. Jadi Rasulullah arahkan sahabat untuk buat cincin yang ada chop itu. Okey, lepas itulah digunakan chop tu untuk surat Nabi untuk hantar kepada pemimpin-pemimpin dunia pada waktu itu. Kita pergi silap faham, pergi pakai cincin tu. Sebenarnya cincin tu untuk dicop. Kita pakailah cincin hanya sekadar cincin saja pun sudah dikira sebagai sunnah. Okey.
Jadi kadang-kadang kita pun silap faham disebabkan hal tersebut. Okey. Baik, tak apa. Okey, cincin perak Nabi SAW yang tertulis Muhammad Rasulullah itu diwariskan kepada Abu Bakar, Omar dan Osman. Maknanya cincin itu diwarisi oleh khalifah-khalifah selepas itu. Kemudian cincin tersebut jatuh ke dalam perigi Aris. Jadi dia terjatuh. Bukannya sengaja bagi hilang. Okey. Iaitu sebuah pergi yang berdekatan dengan Masjid Quba di Madinah. Okey. Ada satu pergi dekat Masjid Quba. Ada satu pergi di Masjid Quba, cincin tu jatuh dalam tu. Dan riwayat Imam Muslim menyatakan orang yang menjatuhkan cincin tersebut ialah Mu'aiqib bin Abi Fatimah Ad-Dusi. Ini sebuah riwayat Imam Muslim. Orang lain yang bagi jatuh cincin tu. Beliau merupakan antara orang yang awal memeluk Islam, muhajir Habsyah dan Madinah, mengurus Baitul Mal pada zaman Umar dan meninggal pada zaman Osman bin Affan atau Sayyidina Ali. Itu khilaf. Ada yang kata dia wafat waktu zaman Sayyidina Osman, ada yang kata waktu Sayyidina Ali. Jadi Mu'aiqib bin Abi Fatimah Ad-Dusi yang yang bagi jatuh cincin tu. Kemudian cincin itu dikatakan hilang sesudah 6 tahun pemerintahan, sesuai dengan kata-kata mereka bahawa pemerintahan Osman hanya stabil dalam 6 tahun pertama. Al-Hafiz Ibn Hajar menyebut setengah ulama berkata cincin tersebut memiliki rahsia sebagaimana cincin Nabi Sulaiman. Ini kerana apabila Nabi Sulaiman AS kehilangan cincinnya, kerajaan turut jatuh. Al-Hafiz menyatakan kehilangan cincin turut menjadi punca orang melakukan pemberontakan. Mereka bagi hujah pula. Dia kata, Ibn Hajar kata apa? Ibn Hajar kata cincin hilang ya sampai jatuh kerajaan Sayyidina Osman sebab cincin tu hilang lah. Dah semena-mena kita letakkan satu macam karamat kepada cincin tersebut. Jatuh tak jatuh ni bukan bergantung kepada jatuhnya cincin. Jatuh pemerintahan itu bukan jatuhnya disebabkan jatuhnya cincin dan sebagainya. Okey, mereka menukilkan ucapan Ibn Hajar. Baik, kita tengok. Betulkah Ibn Hajar kata macam tu? Perlu diketahui bahawa Al-Hafiz hanya menukilkan pandangan sebagian ulama. Ini dia. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan silap, dia cepat sangat. Apa saja ada dalam kitab, semua kita ambil. Ini Ibn Hajar kata apa? Baru ni, bukan baru ni, lama dah saya pernah berbahas berkaitan dengan satu tafsiran yang terdapat dalam tafsir At-Tabari. Ya, Imam Tabari menahasnya memang banyak dia menukilkan qaul. Banyak tafsiran-tafsiran qaul memang banyak. Ada satu tafsiran tu hampir berbelas tafsiran dia nukilkan. Qaul. Namun bukan bermaksud pendapat itu dipegang oleh Imam Tabari. Ini yang kata kita kena menganalisis ataupun kita kena tengok apa kesimpulan ataupun kita kata pegangan para ilmuwan. Bukan bermaksud apa ada saja dalam kitab semua pakai. Jenuh macam tu. Kan? Tak semestinya apa yang ada dalam Tabari, apa yang ada dalam kitab-kitab yang lain semua disahihkan. Sebab tu tadi saya ada membaca sedikit berkaitan dengan Muqaddimah Ibn Salah. Muqaddimah Ibn Salah yang ditahqiq oleh Nuruddin Atir rahimahullahu taala. Kitab tu bahas tentang fawaid muhimmah. Nuruddin Atir apabila membahas tentang hadis-hadis sahih dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah, Nuruddin Atir kata usaha Al-Imam Al-Hakim Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, usahanya ialah dia mengumpulkan hadis-hadis yang tak terdapat dalam Sahih Bukhari, namun hadis tersebut menepati syarat Sahih Bukhari. Para ulama bahas, Nuruddin Atir kata, Ibn Salah kata, itu adalah satu usaha yang dipuji, namun bukan semua hadis-hadis yang dapat dalam Mustadrak itu ada yang sahih. Sebab ulama mengatakan bahawa Al-Hakim itu agak mutasahil fi qada ketika mana dia menentukan kesahihan sesuatu syarat itu. Dia memudah-mudahkan. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang tidak menepati syarat Bukhari Muslim. Jadi maknanya bukan semua apa yang ada dalam kitab itu, hatta kitab itu disusun oleh Al-Hakim dan Naisaburi dalam Mustadrak ala Sahihain, semua itu sahih. Tidak. Ada yang sahih, ada yang tidak, ada yang tidak. Maknanya kita kena berhati-hati dan juga kena pengkaji-pengkaji hadis ni kena menganalisis, bukannya bergantung kepada
apa yang ada dalam kitab. Baik. Mereka mengatakan bahawa Al-Hafiz hanya menukilkan pandangan sebagian ulama saja. Ini tidak bermakna beliau bersetuju dengan maklumat tersebut. Ya, apalagi kisah cincin Nabi Sulaiman AS hanyalah maklumat yang dipetik dari sumber Israiliyat yang tidak boleh dipercayai. Dia ambil daripada Israiliyat je. Ya, mustahil sama sekali kekuatan Nabi Sulaiman itu terletak pada cincin. Mustahil. Ya, mustahil. Dan kekuatan sebenar Nabi SAW adalah terletak pada nilai kenabian yang ada dalam diri Nabi sendiri. Jadi maknanya bergantung kepada maknanya kekuatan kepada ataupun nubuah ataupun risalah atau nubuah sendiri. Apabila oleh Nabi SAW. Ya, bukannya bergantung kepada cincin. Jadi hari ni sebab tu benda-benda khurafat dan bid'ah ni cukup ada yang masih lagi berpegang. Saya ada kawan-kawan kita yang duk menega cincin ni, minta maaf tuan sekalian. Dan duk kaki jenis jual cincin ni tuan-tuan. Minta maaf lah kan. Peminat-peminat cincin ni. Kalau dia hanya sekadar untuk perhiasan, untuk kita kata untuk amal sunnah dan sebagainya, okey, tak ada masalah. Tapi kalau hang duk faham pelik-pelik, cincin sekian-sekian boleh menambah rezeki, cincin sekian-sekian boleh menyelamatkan kita daripada sekian-sekian, itu semua khurafat dan bid'ah. Tu terang saya sebut. Ya, khurafat dan bid'ah, kita kena tegas. Ada tuan-tuan, ustaz-ustaz kita juga ada jual cincin ni. Dia duduk faham ada khasiat-khasiat tertentu lah apa sebagainya. Ya, kita kena hati-hati dalam hal tersebut supaya dia takut jadi i'tiqad dalam kepercayaan kita ni. Ya, i'tiqad dalam kepercayaan kita. Begitu juga tak tahulah kalau di Kedah ni tuan-tuan. Sama kalau di negara lain saya tak, kalau di negeri saya tak pasti. Ada kedai-kedai di negeri Kedah ni. Ya, bila kita masuk tuan-tuan kedai tu ada Sultan Abdul Hamid. Sultan yang keberapa dah? Sultan Kedah hak berapa dah? Hak lama dah tu. Okey, Sultan hak lama dah. Sultan Abdul Hamid kot nama dia. Yang hak lama tu kan, Sultan Abdul Hamid kot. Kan? Bila orang tanya siapa tuan bubuh kedai ni? Lah ni dah Sultan baru dah. Sultan Salahuddin. Siapa bubuh lagi Sultan lama? Dia kata, gambar Sultan ni ada ongo. Dia kata ada ong. Dia kata ada boleh menambah rezeki. Boleh datangkan malaikat rezeki mah. Dia. Bukan kata orang Islam Melayu kita ni bubuh. Orang Cina, Buddha pun kata macam tu. Dia kata ada ongo gambar ni. Dia kata ada ong. Bubuh gambar ni. Ada ongo. Orang datang banyak. Main beli kedai aku. Dia kata. Apa kena mengena? Ya. Ong tak ong tu disebabkan hang pandai berniaga ke tak? Barang hang berkualiti ataupun tidak? Cara hang menyapa orang ketika mana orang nak beli dan sebagainya. Itu semua memimpin peranan. Ni menega tak pandai, produk pun tak berkualiti, orang nak pergi kedai apa tu orang kata, ni disihir oleh dan sekian-sekian dan sebagainya. Itu semua, maaf, kepercayaan kaum maruk yang kita tak boleh terima dalam agama. Baik, hal ini disebut, cincin ni tidak ada nilai apa. Ya. Apalagi jika mereka mengatakan cincin merupakan sumber kekuatan. Ya. Apakah ini bermakna Ali bin Abi Talib tidak merosi kekuatan tersebut disebabkan beliau tidak merosi cincin itu? Kalau lah kita nak buat analogi dan perumpamaan macam tu, kita kata bahawa, kita boleh beritahu kata Sayyidina Ali tak ada kekuatan, tak ada kemampuan untuk memimpin. Dia khalifah dalam Islam. Ya, sebab Sayyidina Ali tak mewarisi cincin itu jatuh di telaga Bi'rul Irith. Ya, jadi maknanya, ya, cincin itu tidak ada langsung. Maknanya kita kata bahawa, ya, dia tidak mempunyai sumber kekuatan apapun. Ya, kuat tak kuat sesuatu pemimpin, dia merujuk kepada gaya kepimpinan dia sendiri. Ya. Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Qabban memberikan pandangan yang sinikal. Beliau mengatakan bahawa kehilangan cincin bukanlah menjadi alasan untuk menjatuhkan pemimpin itu sendiri. Jadi tak boleh bagi alasan. Jatuh itu melihat kepada bagaimana corak dia memimpin. Okey. Jadi kita tengok kat sini bahawa ada jawapan sampai F lah. Saya pun tak apa nak larat dah, nak teruskan perbincangan sebab tadi dah beberapa kuliah saya telah menghadiri menyebabkan penat sikit untuk malam ni. Jadi apapun kita tak dan dah habis untuk jawapan-jawapan yang seterusnya. Tak apa, nanti untuk pertemuan akan datang kita bagi publish lah apa kritikan-kritikan kepada
Sayyidina Osman bin Affan, dan jawapan yang dinukilkan oleh para ulama. Jadi kita berhenti dekat itu dulu. Okay, dan kita buka soalan kalau ada soalan daripada tuan-tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan. Ya, saya ni Cikgu Rashid ni daripada Padang Baru, Kedah. Ya, cikgu. Sila. Fadal cikgu. Tentang apa ni, Sayyidina Osman ni, ada dua perkara lah. Pertama tentang keutamaan Sayyidina Osman ni, kelas semalam-semalam Maulana Azhari kata apa ni, susunan keutamaan ni yang menjadi pegangan ahli sunnah lah. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman dan Ali lah. Kalau kita lihat daripada sirah lah, terutama tentang Maghazi dan Syariah ni, peranan Ali ni lebih menonjol pada Osman. Peranan apa? Peranan Sayyidina Ali. Dia banyak mengepalai syariah lah berbanding. Terasa Osman ni tak pernah mengetuai syariah kan. Jadi dan dalam perang Uhud pun ketika berita kabar angin lah mengatakan Rasulullah syahid, mati, ramai juga yang tentera Islam yang berundur balik ke Madinah, termasuk Sayyidina Osman lah. Jadi soalan saya adalah mengapa Osman ni dia mengatasi Sayyidina Ali dari segi keutamaan. Yang saya rasa satu lagi ialah tentang yang ini saya dapat daripada Dr. Rozaimi lah, ceramah YouTube dia tentang malaikat pun malu pada Sayyidina Osman ni. Tak tahu sama ada Ustaz pernah dengar atau tidak. Tapi Dr. Rozaimi tidak terangkanlah mengapa malaikat malu pada Sayyidina Osman ni. Jadi kalau Ustaz tahu, saya nak tahu juga lah. Hadis tu lah. Okey, terima kasih lah. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey, jawapan saya yang pertama berkaitan dengan yang kata Sayyidina Ali, kenapa Sayyidina Osman boleh melebihi Sayyidina Ali. Pertama sekali, Nabi sebut dalam nafsnya sendiri, dalam hadis yang saya sebut tadi ni, kalau cikgu perasan, hadis riwayat apa saya sebut tadi ni, saya cek balik tadi, riwayat Imam Muslim kalau tak salah saya, Rasulullah sendiri yang menyebut dalam hal tersebut, berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Baik, jawapan yang kedua iaitu merujuk kepada setiap zaman pemerintahan itu dia ada dia punya lapangan dia. Dia bukan bermaksud bila mana Sayyidina Ali banyak menjadi ketua perang bermaksud dia lebih afdal daripada sekian-sekian. Itu saya kira setiap pemerintah tu ada dia punya mehnah dan juga ujian-ujian yang dihadapi oleh hal tersebut. Hatta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, takkan kita nak kata bahawa Sayyidina Abu Bakar tidak meluaskan negara umat Islam berbanding dengan Sayyidina Umar. Kita kata bahawa Abu Bakar lemah berbanding dengan Sayyidina Umar. Kita kata tidak. Ya. Banyak nas ataupun hadis yang Nabi sendiri memperakui, Abu Bakar ialah sahabat karib. Hatta dalam penghijrahan pun Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar. Jadi maknanya setiap zaman itu dia ada dia punya lapangan ataupun kita kata mehnah dan ujian yang tertentu. Namun kita kata bahawa kalau itu kata Sayyidina Osman lebih baik, itu merujuk kepada Nabi SAW sebut dalam nas. Okey, hadis tentang malaikat malu pada Sayyidina Osman lah. Malu Sayyidina Osman tu nanti kita akan tengok syarah. Nanti saya ambil note nanti. Saya tak ingat dia punya perbahasan syarah dah lah. Nanti saya akan cikgu peringatkan saya dalam grup tu. Nanti saya beritahu dia punya syarah. Dr. Rozami tak beritahu. Dia tak ulas. Dia tak ulas lah mengapa. Dia ada cerita dia macam ni, yang macam hadis tadi juga, yang mula-mula Sayyidina Abu Bakar masuk, Nabi Muhammad izinkan, lepas tu Sayyidina Umar masuk. Yang bila masa tu paha dia terselak, tapi Nabi dia tak tutup. Bila Sayyidina Osman masuk baru dia tutup paha dia.
Lepas tu orang tanya mengapa, dia kata sedangkan malaikat pun malu pada Sayyidina Osman ni. Dan daripada situ pun Dr. Zamir kata paha tu buka aurat lah. Ada ulama yang kata lah paha tu buka aurat. Bahasa fiqh. Ha. Okay. Saya bisa dengar perbahasan tu, nanti secara penitilan nanti sebab apa malaikat malu tu nanti kita akan tengok dari sudut syarah dia nanti. Memang saya nak tahu jawapan tu. Allah Saya pun tak jumpa lagi. nanti kita tengok syarah dia. Boleh lagi kalau saya bertanya ni memang bukan tujuan kita nak merendahkan sahabat. Tidak. Kita nak mempertahankan sahabat lah. Kalau ada orang kritik kan, kita ada ilmu, kita boleh pertahankan sahabat ni. Itulah tujuannya, bukan kita nak merendahkan. Dan tadi yang berkaitan dengan hadis tentang Nabi mengatakan Sayyidina Osman ni akan jadi khalifah tu. Sayyidina Osman akan jadi khalifah, okey. Khalifah kan? Okay. Ini pun ada persoalan jugalah. Kalau Nabi dah sebut begitu, mengapa sebaik saja selepas Nabi wafat tidak terus dilantik Sayyidina Osman? Dan ada berlaku perbincangan, kita kata pertengkaran lah dalam pelantikan khalifah selepas wafatan Nabi ni. Mengapa tidak dilantik terus Osman? Sebab Osman telah disebut sebagai khalifah dalam hadis Nabi. Okay, saya fikir sekejap. Hadis ni kena tengok juga sebab urut dia bagaimana kan, bila yang Nabi sebut. Sebab dalam konteks perbalahan pemilihan khalifah tu memang berlaku pertikaian di kalangan para sahabat. Ada yang nak sokong Sayyidina Umar, ada yang kata Zaid bin Haritha, ada yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay? Dan Sayyidina Umar, seperti mana kita tahu, Sayyidina Umar di Thaqifah Bani Sa'idah memperakui tentang kredibiliti Abu Bakar As-Siddiq, dan semua orang Islam setuju dengan Khalifah Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Tapi hadis yang kebobor tadi kalau cikgu sebut tadi ni berkaitan dengan hadis yang keempat kot. Tadi ada tadi kan yang Nabi yang jawapan bagi itu. Ada dalam buku ni sendiri tadi. Ya, hadis yang keempat kalau tak salah 250 ada 250. Tapi ada lah tadi kan yang tu. Muka surat 250 Saya ni mata tak pernah nampak Ustaz. Okey, kejap saya baca dia punya. Hadis ni saya tak tengok dia duduk secara penuh lah kan. Kalau tengok dari sudut hadis yang keempat muka surat 250 ni, dia ada hadis yang panjang. Dan perbahasan berkaitan pemilihan khalifah ni Rasulullah tak sebut secara jelas. Okey, siapa yang jadi khalifah selepas Rasulullah kan. Tapi hin-hin ataupun petanda-petanda yang menunjukkan bahawa siapa yang akan menggantikan tu sebenarnya telah diperakui oleh sahabat yang dekat. Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Ya. Tapi kalau tengok pada hadis yang keempat ni mesti kena tengok jugalah sebab dia bila yang Nabi sebut pada waktu ini kan. Wallahu a'lam. Kalau ada rakan-rakan lain yang ada maklumat, Ustaz, adakah kisah pengislaman Sayyidina Umar apabila beliau terdengar surah Taha itu kisah yang sahih? Adakah kisah pengislaman Sayyidina Umar apabila beliau terdengar surah Taha itu kisah yang sahih? Kalau tanya pendapat saya, kisah itu sahih. Ya, ada kritikan ke? Kalau ada ni Tuan Zufari. Sebab setahu maklumat saya ada dua. Sebelum berlaku Sayyidina Umar bertemu dengan Fatimah, Sayyidina Umar pernah mendengar beberapa ayat Quran yang dibaca oleh Nabi SAW, dan terlintas dalam hati Sayyidina Umar berkaitan dengan Rasulullah ni seorang penyihir. Kemudian ayat Quran jawab berkaitan dengan apa persoalan yang timbul dalam hati Sayyidina Umar. Kemudian dia mula berbunga untuk terbuka hati untuk menerima Islam. Kemudian itulah berlaku kisah. Sebab tu barulah kisah berlaku Sayyidina Umar Al-Khattab berjumpa dengan adiknya sendiri. Okey. Memang kisah riwayat yang sahih. Okay.
Ataupun kalau ada maklumat tambahan saya tak pastilah, atau Tuan Zufairi kalau ada maklumat tambahan, wallahu alam. Okey kemudian tapi status hadis 4 itu hasan gharib. Ustaz, mungkin dari sudut sanadnya gharib Ustaz. Hasan gharib bukan bermaksud hadis itu tidak laisa makbul Jangan BT saya habis kejap-kejap. Apa dia soalan Tuan Herdi hadis keempat tadi ni hasan gharib bukan hadis yang bukan bermaksud hadis tu tidak makbul. Seperti mana baca kita belajar ilmu ulum hadis, hasan gharib mungkin hadis tu jadi makbul Ada sanadnya hasan namun gharib itu pun bukan bermaksud hadis tu laisa makbul. Boleh juga jadi diterima. Jika ia menepati hukum-hukum ataupun dia menepati syarat-syarat hadis sahih, hadis hasan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya, silakan. Bolehkah saya berkongsi tentang pengislaman Umar, Sayyidina Umar ni? Ya, silakan. Tafadhal cikgu. Setakat saya tahulah kisah-kisah awal Islam ni banyak daripada riwayat Ibnu Ishaq lah, banyak contohnya selain daripada Umar ni, pengislaman Sayyidina Hamzah juga dikatakan saya tak tahu lemah ke ataupun maudhu', saya tak tahu, tapi kedudukannya bukan sahih lah. Dan banyak kisah-kisah itulah kalau pada awal Islam ni yang kata 3 tahun secara tertutup tu, banyak riwayatnya daripada Ibnu Ishaq lah. Dan Ibnu Ishaq ni terkenal dengan rawi yang daif lah. Yang mengatakan daif ni termasuk Nasri lah. Nasri dia mengambil pendapat ulama-ulama hadis lah. Dan juga Dr. Razami lah. Jadi kisah pengislaman Sayyidina Umar tu kalau tak daif pun dia maudhu'. Tapi sama ada dia mendengar adakah seluruh kisah tu maudhu' atau daif, tak tahu. Saya tak tahulah. Mungkin dia dengar bacaan Quran surah Taha tu mungkin betul, saya tak tahu, wallahu alam lah. Itu setakat saya tahulah. Jadi saya mengambil pendirian kisah pengislaman Umar dan juga Hamzah tu dia daif lah. Paling baik pun daif. Sebab kebanyakan perawinya ialah Ibnu Ishaq. Okay. Kalau ikut Nasri Ibnu Ishaq ni Syiah lah. Okay. Saya sudah bahas dah berkaitan dengan Ibnu Ishaq kot. Asalnya yang pertemuan-pertemuan lepas. Itulah perbezaan pendapat lah berkaitan dengan Ibnu Ishaq ni. Banyak ya Ibnu Ishaq meriwayatkan. Kalau tuan-tuan ingat tadi pun saya sebut juga Ibnu Ishaq berkaitan dengan Sayyidina Osman. Jadi khilaf penerimaan Ibnu Ishaq ni, ini khilaf muktabar, bukan khilaf biasa-biasa. Khilaf di kalangan para ulama yang terima juga Imam Ibnu Hajar, Imam Zahabi terima Ibnu Ishaq kan. Tapi ada juga ulama yang mengkritik keras Ibnu Ishaq. Jadi saya kira bahawa benda ni terbuka dengan kritikan. Siapa yang nak terima silakan, siapa yang nak tolak silakan. Jadi mereka berpegang kepada ulama-ulama besar yang berbincang tentang riwayat Ibnu Ishaq. Wallahu a'lam. Jadi kat situ perbezaan sikit lah berkaitan dengan siapa pun, dengan saya dengan siapa ke, wallahu a'lam lah. Okay. Okay, ada soalan lagi ke? Okay, kalau tak ada apa, terima kasih semua atas perhatian tuan-tuan berkaitan dengan perbincangan kita. Jadi insyaAllah nanti Cikgu Rashid nanti saya akan respon tengok berkaitan dengan syarah hadis Malaikat Malu. Malaikat Malu tu saya pun tak ingat lah dia punya syarah-syarah tu. Nanti kita akan tengok balik kitab syarah tu.
Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih.